Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan berkaitan tata cara penggunaan bagi iTadrib atau kit pengajaran bagi tajuk sistem akhlak yang telah kumpulan kami sediakan. Kit pengajaran ini akan dimulakan dengan pengguna perlu menekan butang klik yang telah disediakan di bawah ini. Kemudian akan membawa pengguna kepada paparan yang seterusnya, di mana paparan seterusnya ini hanya bertujuan untuk memberi pengguna, menjadikan pengguna supaya lebih bersedia untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang telah dipadatkan dan disediakan dalam kit pengajaran ini. Apabila pengguna telah mendapati diri mereka bersedia, pengguna boleh menekan butang ikon next ini untuk ke paparan yang seterusnya. Baiklah, seperti yang kita lihat, terdapat 3 kandungan utama yang terdapat dalam kit pengajaran kami ini, iaitu terdiri daripada yang pertama bahan bacaan, yang kedua latihan dan yang ketiga permainan. Jika kita lihat di sebelah ini juga terdapat beberapa butang ikon. Saya akan jelaskan satu persatu, di mana butang ikon arrow ke atas ini akan membawa pengguna kepada paparan yang paling pertama dalam kit pengajaran ini. Manakala butang ikon arrow ke bawah ini akan membawa pengguna kepada paparan yang terakhir dalam kit pengajaran ini. Sementara itu, butang ikon arrow ke kiri ini akan membawa pengguna kepada paparan yang sebelumnya, manakala butang ikon arrow ke kanan ini akan membawa pengguna kepada paparan yang seterusnya. Dan butang ikon 1, 2, 3 ini merujuk kepada kandungan yang terkandung dalam kit pengajaran ini, iaitu butang 1 merujuk kepada bahan bacaan, butang kedua merujuk kepada latihan dan butang ketiga merujuk kepada permainan. Baiklah, di sini pengguna boleh memilih sama ada hendak melakukan, sama ada hendak melihat kandungan berkaitan bahan bacaan terlebih dahulu atau latihan atau permainan. Sekiranya pengguna memilih kandungan berkaitan bahan bacaan dahulu, pengguna boleh menekan butang 1. Ini merupakan kandungan yang terdapat dalam bahan bacaan. Subtopik utamanya terdiri daripada mutiara kata dan juga dalil-dalil nakli. Sekiranya pengguna berhasrat untuk membuka kandungan atau topik mutiara kata dahulu, maka pengguna hanya perlu klik sahaja pada kotak mutiara kata. Okey, dan pengguna boleh ke paparan yang seterusnya dengan menekan butang arrow ke kanan ini. Okay. Dan sekiranya pengguna berhasrat untuk pulang semula kepada kandungan utama dalam bahan bacaan, pengguna hanya perlu menekan butang ikon home. Okay. Roket ini, pergerakan roket ini menunjukkan bahawa pengguna telah pun melihat topik yang terkandung dalam mutiara kata. Seterusnya, pengguna boleh menekan dalil nakli. Okey, dan perkara yang sama juga diaplikasikan dalam topik dalil-dalil nakli. Okey, mana pengguna boleh meneruskan kepada slide paparan seterusnya dengan menekan butang ikon arrow ke kanan dan pulang semula kepada kandungan utama bahan bacaan dengan menekan butang home. Okay. Sekiranya pengguna hendak kembali semula kepada kandungan utama kit pengajaran, pengguna boleh menekan butang ikon bergaris 3. Okay. Jadi di sini pengguna boleh meneruskan dengan memilih sama ada butang latihan ataupun butang permainan. Saya akan teruskan dengan butang latihan, di mana kami telah sediakan 3 latihan utama, iaitu latihan 1, latihan 2 dan latihan 3. Sekiranya pengguna nak melakukan latihan ketiga dahulu, maka tekanlah pada perkataan latihan 3 dan kalau kita lihat di sini akan paparan ini menerangkan tentang arahan bagaimana pelaksanaan bagi latihan yang ketiga, di mana pengguna perlu klik pada contoh-contoh akhlak yang terdapat dalam bekas dan klasifikasikannya mengikut jenis dengan betul. Jadi, kita lihat bagaimana latihan 3 ini. Jadi, kalau kita lihat, ini merupakan contoh-contoh akhlak dan pengguna perlu klikkan contoh akhlak ini dan klasifikasikannya sama ada ia merupakan akhlak baik ataupun akhlak buruk. Saya klik pada perkataan tolong dan saya tekan pada ruangan kosong bagi akhlak baik. Dan jawapan akan bergerak ke ruangan kosong yang diberikan dengan betul.
Baiklah, sekiranya sudah selesai, maka pengguna boleh menekan pada ikon arrow ke kanan ini untuk ke paparan yang seterusnya. Okey. Sekiranya pengguna berhasrat untuk mengulang semula latihan ini, pengguna boleh menekan butang ikon return ini. Tapi sekiranya pengguna hendak pulang kepada kandungan utama dalam latihan, pengguna boleh menekan butang ikon home. Okay, dan pengguna boleh terus dengan melakukan latihan yang kedua. Okey, arahan bagi latihan kedua ialah pengguna perlu klik pada ciri-ciri sistem akhlak yang betul. Okay, kita lihat bagaimana pelaksanaan latihan kedua. Seperti yang kita lihat, sekiranya jawapan yang diklik adalah betul, maka emoji senyum dan juga tanda bagus akan keluar. Tetapi sekiranya jawapan yang diklik adalah salah, maka emoji muka seri dan tanda tidak bagus akan keluar untuk menunjukkan bahawa jawapan tersebut salah. Jadi pengguna boleh mengetahui sama ada jawapan yang diklik itu adalah betul ataupun tidak salah. Ataupun salah, maafkan saya. Baiklah, kemudian setelah selesai, pengguna boleh tekan butang ini untuk ke paparan seterusnya. Dan seperti biasa, untuk mengulang semula latihan, pengguna boleh tekan butang ikon return dan pulang semula kepada paparan utama latihan dengan menekan butang home. Okay, dan akhir sekali latihan 1. Okay, di mana dalam latihan 1 ini pengguna perlu baca soalan dan klik pada kotak jawapan yang betul. Lihat, ini merupakan soalan yang telah disediakan di mana pengguna perlu membaca soalan dan mengklik jawapan untuk mengisi tempat kosong yang disediakan. Sebagai contoh, jawapan yang diklik adalah tingkah laku. Sekiranya jawapan tersebut adalah betul, maka ikon tanda right akan keluar. Manakala sekiranya jawapan yang diklik adalah salah, maka ikon tanda salah akan keluar. Okay. Pengguna boleh ke soalan yang seterusnya dengan menekan butang ini sehinggalah selesai semua soalan yang diberi. Okey. Dan untuk pulang kepada paparan utama dalam kit pengajaran, pengguna boleh menekan butang bergaris 3. Dan akhir sekali pengguna boleh membuka ikon permainan dengan menekan butang ketiga. Okay. Terdapat 2 permainan yang kami sediakan, iaitu permainan cari silang kata dan juga maze. Sekiranya pengguna berhasrat untuk bermain cari silang kata, kita ambil sini. Okay, ini merupakan arahan bagaimana hendak bermain permainan bagi cari silang kata, di mana pengguna perlu mencari perkataan yang telah disenaraikan di ruangan yang diberi, kemudian klik huruf-huruf tersebut hingga membentuk satu perkataan yang lengkap. Baiklah, kita lihat di sini. Sebagai contoh, pengguna telah berjaya menjumpai perkataan akhlak. Jadi pengguna perlu klik pada huruf-huruf tersebut sehingga huruf-huruf tersebut membentuk satu perkataan yang lengkap, akhlak. Dan sekiranya perkataan telah lengkap, pengguna boleh klik pada kotak tersebut untuk memadamkan perkataan akhlak itu. Perkara ini bertujuan untuk memudahkan pengguna supaya mereka dapat kenal pasti perkataan yang telah pun mereka jumpa. Okey, bagi huruf-huruf yang terdapat dalam kotak ini, sekiranya huruf tersebut tiada kaitan dengan contoh-contoh huruf yang terdapat dalam ruangan yang disediakan ini, maka perkataan tersebut tidak akan bertukar warna. Okay, sehinggalah semua telah menjadi cari, pengguna boleh ke paparan yang seterusnya. Dan sekiranya pengguna hendak mengulang semula permainan cari silang kata ini, pengguna boleh menekan butang return dan pengguna juga boleh pulang ke paparan utama permainan dengan menekan butang home. Okey, untuk game maze pula. Okey. Arahannya ialah klik butang start. Gunakan tertikus anda sebagai objek dan gerakkannya pada laluan yang disediakan tanpa menyentuh sebarang halangan sehingga tiba di butang end. Okey, kita lihat bagaimana pelaksanaan permainan ini. Okey, pengguna perlu menekan butang start dan menggunakan tertikus ataupun arrow. Arrow anda ini sebagai objek. Jadi, kita dengan menggunakan arrow ataupun tertikus anda perlu melalui lorong maze ini tanpa menyentuh sebarang halangan yang
berada dalam maze ini tanpa keluar daripada laluan yang disediakan. Dan sekiranya terkena halangan tersebut, maka pengguna perlu menjawab soalan sebagai denda. Okay, sebagai contoh, pengguna menjawab soalan ini dan memilih jawapan yang betul. Jawapan yang betul akan keluar ikon right, tanda right. Manakala jawapan yang salah akan keluar ikon tanda salah. Dan sekiranya pengguna hendak mengulang semula game, maka pengguna boleh menekan butang return, dan sekiranya pengguna tidak mahu mengulang dan pengguna hendak terus pulang kepada paparan utama, bagi permainan, pengguna hanya perlu menekan butang home. Okey, bisa tekan butang home. Dan setelah kita dah kena pasti dua-dua permainan telah pun dilakukan, maka pengguna boleh pulang kepada kandungan utama bagi kit pengajaran ini. Dan seperti telah saya terang pada awal tadi, sekiranya pengguna hendak pergi kepada paparan yang terakhir dalam slide, maka pengguna boleh menekan butang arrow yang ke bawah. Maka ini merupakan paparan yang terakhir dalam kit pengajaran kami. Jadi itu sahaja yang boleh saya kongsikan berkaitan penggunaan bagi cip pengajaran atau iTadrik sistem akhlak yang telah kami hasilkan. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.